Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulil karim. Imamil muttaqin wa qairi du'atil mujahidin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam Ligatan Kuasa Surau, para jamaah muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Pertamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, dengan taufik dan hidayahnya pada malam ini dapat kita bersama-sama hadir melaksanakan solat maghrib berjamaah. Masa terluang di antara maghrib isyak, insya-Allah kita sambung dalam bab akidah ya. Buku yang teramat tebal, 1122 muka surat. Ya. Sekarang kita baru berada di muka surat 214. Masih panjang lagi perjalanan kita. Dia masih lagi menceritakan tentang kematian, rahsia kematian, alam akhirat dan juga kiamat. Oh, sampai ke kiamat nanti baru habis, ya. Masih lagi rahsia kematian, ya. Ada yang buat buku, tak ada ya? Dengar je lah. Luas kubur orang mukmin bergantung pada amalan dia. Luas kubur kita tu, ya, dia akan diluaskan oleh Allah. Kubur kita itu bergantung individu ni kepada amalan dia atas dunia. Ya. Dalam hadis Imam Al-Bukhari dinyatakan, dilapangkan kuburnya seluas 70 hasta. Memang ada hadisnya, ya. Itu sab'in fi sab'in, 70 hasta kali 70 hasta. Ya, itu disebut dalam hadis Imam Bukhari. Ya. Kemudian riwayat daripada Imam At-Tirmizi juga menyebut, di situ sebut sab'ina, ya, zira'an, 70 hasta saja, ya. 70 hasta disebut gitu saja. Tapi riwayat Imam At-Tirmizi disebut, ya, sab'un, ya, fi sab'in, ya, 70 kali 70, seluas 70 hasta kali 70 hasta. Dia kurang lah, ya. Ada satu hadis pula, ya, hadis riwayat daripada Al-Barra, ya, dalam kitab sebut, ya, dinyatakan maknanya di sini sebut sebagai maddal basar, sejauh mata memandang. Wah, ni kira luas saya, luas, ya. Dapat saja kita menjawab soalan mungkar nakir, ya, maka diluaskan alam barzah itu, ya, paling besar ni ialah sejauh mata memandang. Tapi kita tengok lagi ni, bawah-bawah dia ada lagi, dia punya ukuran-ukuran dia, ya. Dalam satu riwayat daripada Ma'bad, daripada Ma'azah, dia berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, sudikah kamu memberitahu kami tentang apa yang akan berlaku pada kubur kami? Maka Aisyah pun menjawab, jika dia orang mukmin, maka kuburnya dilapangkan seluas 40 hasta. Besar juga 40 hasta. Dia, jadi banyak pilihan jugalah kita punya, ya, alam barzah ni mengikut kepada amalan atas dunia lah. Jadi ada yang kecil, ya, ada yang besar. Tapi ini yang disebut ni semua besar-besar kira-kira, ya. Boleh lah, ya. Ini luas surau ni, ya. 70 kali 70 boleh lah. Ya. Ya. Menurut pandanganku, ni pengarang kitab ini, ya, perkara ini berlaku kerana sebelumnya kuburnya dirasakan sempit sesudah dia berjaya menjawab pertanyaan malaikat. Ya, asalnya sempit lah. Ya. Bila dapat saja jawab soalan malaikat, itu baru diluaskan, ya, alam barzah tadi. Aku mendengar beberapa orang ulama berkata, ya, ini kisah yang ulama menceritakan, satu masa seorang penggali kubur di perkuburan Mesir, ya, di daerah
Qarafah. Oh, ni saya kat Mesir tak sempat sampai ni daerah ni ya. Ya. Jadi ada seorang penggali kubur tu ya di Mesir tadi menggali beberapa kubur. Sesudah selesai menggali 3 buah kubur, tiba-tiba dia merasa mengantuk. Penat tak ya? Kubur kat Mesir dia lain ya. Kubur kat Mesir orang duduk. Kubur dia orang duduk. Atas tu orang suami isteri yang ya setinggan sana duduk kat kubur. Setinggan kita tak berani duduk kubur ya. Sana yang duduk kubur tu setinggan. Sebab kubur dia duduk bawah. Atas tu ada macam bangunan dia. Jadi duduk situ lah. Anak beranak atas kubur dia. Anak 10 orang. Ya. Buat atas kubur tu. Ya. Bawah tu orang meninggal. Ya. Anak berdiri dia. Tak ada rasa takut. Tak ada apa ya. Sana. Sebab dia jadi macam tangga ke bawah. Tu kan dia. Warna kering. Ya. Nanti diletaklah situ. Ya. Kemudian kalau dah katakan kubur Malaysia tu kan ya. Nanti bila dah ada orang lain masuklah situ. Jadi yang sedia ada tu yang dah jadi tulang apa tu ditolak ke sana, letak. Ya. Jadi itu kat sana lah. Kat sini kita ada lah ya. Setiap seorang satu kubur lah. Ya. Jadi mengantuk. Dalam tidurnya dia bermimpi melihat 2 malaikat turun dan berhenti pada kubur yang pertama. Dalam mimpi dia tadi. Ya. Salah seorang malaikat itu berkata kepada kawan dia. Kawan ni kawan malaikat tu lah. Ya. Tulislah. Ni mana pada satu kubur tadi. Dia kata tulislah 1 farsah. Ya. Untuk kubur ini. Maknanya. Pasal kubur tu belum ada orang yang nak masuk. Baru digali lah ya. Baru digali. Ada 3 kubur tadi. Jadi turun pada satu kubur tu. Dia kata tulislah 1 farsah untuk kubur ini. 1 farsah maknanya jarak lebih kurang 8 km ataupun 3,5 batu. Jauh tak ya? Jauh tu sampai ke Kelang kayak ni ya. Ya. Kubur yang pertama dia punya jarak jauhnya begitu. Ya. Kemudian mereka berhenti pada kubur yang kedua. Kemudian berkata lagi kepada kawannya si malaikat tadi, tulislah 1 batu. Ini ya. Ini sikit. Lalu meneruskan pada kubur yang ketiga, tulislah 1 fatrah. Ya. 1 fatrah ni kalau ikut ke sini ialah kurang daripada sejengkal. Sejengkal ni kalau kurang daripada sejengkal, alamak, nampak gaya menyepit yang ni ya. Mengepit yang ni ya. Siapa orang dia kita tengok nanti. Ya. Kemudian orang itu pun terbangun, lalu tibalah mayat seorang laki-laki yang tidak dikenali dia. Maksudnya, bangun-bangun ada ya, jenazah yang nak dikuburkan kat situ. Tetapi dia menyukainya dan laki-laki itu dikebumikan dalam kubur yang pertama. Kan tadi dah ditentukan oleh malaikat ni. Malaikat boleh tahu siapa yang nak masuk kubur tu, tak tahu ya. Tapi manusia ni tak tahulah. Dia ikut pada ten lah. Ten dialah. Ya. Kalau tahu ada catatan kat situ, ni 8 km. Yang ini sejengkal, tak nak lah. Yang ini ialah, kalau kita boleh milih je senang. Tak boleh milih. Itu masalah dia. Ya. Jadi kemudian, maknanya, dimasukkan tadi pada kubur yang tibalah mayat seorang laki-laki yang tidak dikenalinya, tetapi dia menyukainya dan laki-laki itu dikebumikan dalam kubur yang pertama. Kemudian tiba lagi mayat seorang laki lain dan dikebumikan dalam kubur yang kedua. Kubur yang kedua tadi, ya. Tadi yang pertama tadi ialah 1 farsah ya. Yang keduanya tadi, ya. Berapa tadi? 1 batu. Yang kedua 1 batu. Yang teruk yang ketiga ni, ya fatrah je. Ya. Tak lebih daripada sejengkal, ya. Kemudian tiba mayat seorang laki lain dan dikebumikan dalam kubur yang kedua. Tak apa juga, sebatu. Panjang aja ya. Kemudian tiba mayat seorang wanita cantik pula. Tadi 2 laki-laki selamat. Luas dia punya alam barzah. Ya. Yang ketiganya wanita cantik. Ya. Yang merupakan tokoh masyarakat di Mesir. Yang dikelilingi oleh orang ramai, lalu dikebumikan, mungkin artis kot.
Dia banyak peminat dia. Mesti jangan. Ya. Kalau dah menyanyi-nyanyi dia gilik. Kalau dah gilik tu kan, kat TV tu kan, kita kadang tengok filem dengan rumah tu. Oh, tiba-tiba ada gilik. Oi, terus letak buku tu. Tak dapat tengok nak pakai ni. Sampai habis gilik tu. Tapi dia tengok. Bini kita tengok. Kita tak tengok. Allah, rugi betul ya. Dia kalau dah gilik saat ya, tinggal pakai ini dengan itu ya saya ini ya. Itu kalau kahwin lah ya. Dengan Arab suka begitu. Kalau dia suka begitu ya. Ada. Tonton tengoklah filem Arab ya. Tapi jangan cari giliknya. Tapi tuan-tuan yang pergi Mesir tu dia pergi ke Sungai Nil tu kan ya. Oh tu banyak. Tanya Ustaz Asim. Ustaz Asim pernah pergi ke Ustaz? Ustaz Asim pernah pergi tapi dia tak ke situ. Kalau kat situ musim panas ya, Allah ya, ada bergilik ya, banyak-banyak Sungai Nil ya. Allah ya, kita ke situ lah. Cerita kubur ni lah ya, patutnya seram. Jadi ketawa pula tuan-tuan. Tu selingan je lah ya, kalau tak kan ya, ketat aja muka dia, susah juga dia. Lalu dikuburkan dalam kubur yang perempuan yang cantik ni tadi, dikuburkan pada kubur yang satu, ya. Satu apa tadi, fatrah tadi ya. Iaitu yang amat sempit, luasnya hanya satu patrah kurang daripada satu jengkal ya. Satu patrah ukurannya adalah jarak antara ibu jari dan telunjuk. Antara ibu jari dengan telunjuk lah, dipisahkan dengan ni je lah. Just gitu je. Ya, alamat kepit dalam dia. Habis. Sampai situ je lah dia punya perbahasan dia pendek aja ya. Kemudian kita masuk seksa kubur, memang benar ada, sedangkan golongan kafir berbeza tahap seksaan serta kuburnya yang sempit. Ya, kalau kafir memang kaum pun sempit lah. Cuma dia pun berbeza-beza juga. Ya. Kemudian kita tengok dalam surah Taha ayat 124. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya. Wa man a'rada wa dan man sesiapa. A'rada ya. Bahasa Arab ni kalau kita usah satu ni tak susah mana ya. Tuan kalau rajin tak susah ya. Dia kadang berulang perkataan tu ya. Boleh ya. Wa man a'rada dan sesiapa yang berpaling an zikri daripada peringatan aku kata Allah. Wa inna maka sesungguhnya lahu baginya bagi orang tadi ma'isatan ya, ma'isatan ialah kehidupan dongka yang sempit ya. Wa nahsyuruhu dan kami Allah akan menghimpunkannya ya di padang mahsyar besok yaumal qiyamati pada hari kiamat a'ma dalam keadaan dia buta. Kat dunia dia tak nak ikut Islam ya. Dia lari daripada peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hidupnya pun tak senang ya. Keadaan sempit dan besok di akhirat pula dia dibuta. Walaupun dulu kat dunia dicelik, kat sana pula buta ya. Abu Sa'id Al-Khudri dan Abdullah Ibn Mas'ud mengatakan bahawa dongka maknanya ialah sempitnya siksa kubur. Maknanya ya, kehidupan yang sempit bukan makna dia susah saja, tapi ya Abu Sa'id Al-Khudri ini perawi hadis ya, Abdullah bin Mas'ud ya, sahabat Nabi, dia mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan dongka itu ialah sempitnya kubur dia tadi. Kemudian dalam surah At-Tur ayat 47, wa innal ladzina zalamu azaban duna zalika walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa inna dan sesungguhnya lillazina bagi mereka zalamu yang zalim ya, azaban akan diberikan azab duna zalika selain daripada itu, akan diberikan azab yang selain daripada itu ya. Walakin dan tetapi aktsarahum la ya'lamun, aktsarahum kebanyakan mereka la ya'lamun tidak mereka mengetahui ya.
Jadi apa makna azaban duna zalika? Seksaan yang selain daripada itu. Ya. Jadi maksudnya adalah azab kubur. Mana seksaan yang selain daripada itu. Kat dunia pun orang kafir pun banyak kena azab. Zaman-zaman dulu, ya, kalau dia derhaka kepada Allah, tak nak ikut ya, Nabi SAW, Allah Ta'ala bagi azab kepada mereka. Dia kat dunia dia kena azab. Jadi ke akhirat pula, dalam kubur, kena lagi. Ini yang disebut azaban duna zalika. Azab yang selain daripada itu, selain daripada atas dunia, dalam kubur pula dia pun kena azab juga. Ini orang kafir lah. Kemudian dalam surah At-Tur ayat 45, fazarhum hatta yulaqu yawmahumul ladzi fihi yus'akun. Fazarhum, dan biarkanlah mereka hatta yulaqu, sehingga mereka bertemu yaumahum, dengan hari mereka. Ya, hari mereka ialah hari kiamat. Ya, hari akhirat, maknanya dalam kubur pun dikira sebagai hari akhirat. Ya, biarkan mereka sehingga mereka bertemu dengan hari mereka, iaitulah allazi fi yus'akun, pada hari mereka ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hari yang lain tadi atas, ya, surah At-Tur ayat 47 tadi, yaitu hari yang lain dari hari di dunia, yang menunjukkan bahawa azab yang menimpa mereka adalah azab kubur. Sebelum sampai ya kiamat, sebelum sampai padang mahsyar, inilah ya perhentian yang pertama daripada berakhirnya kehidupan manusia atas dunia, nak sampai kepada akhir ini dalam alam apa ni di padang mahsyar ni, ada satu perhentian ni lah, maknanya seksa-seksaan kubur, azab-azab kubur ni. Demikian juga dalam ayat ya, wa ma lahum, ni surah Al-Anfal ayat 34, wa ma lahum alla yu'azzibahumullahu wa hum yasudduna 'anil masjidil harami wa ma kanu awliya'ah inna awliya'uhu illal muttaquna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa ma lahum, dan kenapalah, dan tidaklah bagi mereka, ya, dan tidaklah bagi mereka alla yu'azzibahum, ya, tidak mengazab kepada mereka, alla yu'azzibahumullahu, ya, tidaklah bagi mereka, tidak mereka diazab oleh Allah, wa hum yasudduna 'anil masjidil haram, sedangkan mereka sentiasa menghalang orang daripada pergi mendatangi beribadat di Masjidil Haram. Wa makanu awliya'ah, dan mereka bukanlah orang yang berhak untuk menguasainya. Ya, in awliya'uhu illal muttaqun, orang yang berhak menguasai Masjidil Haram ini ialah orang-orang yang bertakwa. Ya, itu yang berhak. Tapi zaman-zaman sebelum Islam dulu, zaman jahiliyah, dikuasai oleh orang-orang apa ni lah, orang-orang jahiliyah tadi, ya, diletakkan di sekitar Kaabah dengan tokong-tokong, dengan berhala-berhala, ya, sehingga Nabi ya dapat menawan kembali ya Kaabah tadi. Akhirnya Nabi bersihkan daripada kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh mereka, ya. Jadi inna awliya'uhu ilal muttaqun, yang maknanya boleh menguasai, yang layak menguasai Masjidil Haram ni, maknanya ialah orang yang bertakwa. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, dan akan tetapi aktsarahum, kebanyakan mereka, la ya'lamun. Jadi maknanya ya benda-benda yang gaib, tak tahu. Ya, sebalik daripada itu sebenarnya ada kehidupan sebelum sampai ke akhirat. Sebelum sampai ke apa ni padang mahsyar, iaitulah ya seksaan dalam alam kubur, dia orang semua tak tahu, ya. Kemudian dalam surah Ghafir ayat 45-46, wa waqahu Allahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab annaru ya'ruduna 'alaiha ghuduwan wa 'asiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Ini diceritakan oleh Allah azab ya
kepada Fir'aun dan keluarga-keluarga dia, kuncu-kuncu dia lah, ya. Fawaqahullahu sayiati ma makaru, ya. Allah Subhanahu wa taala memelihara, ya. Fawaqahullah, Allah taala memelihara, ya, sayiati, daripada tipu daya, daripada kejahatan mereka Fir'aun tadi, ya, ma makaru, apa yang mereka, ya, menipu daya orang-orang yang beriman. Wa haqa bi ali fir'aun su'ul azab, sedangkan maknanya ali Fir'aun ni, kaum Fir'aun, Fir'aun bersama dengan kaum dia tadi, ya, haqa, dikepung, ya, su'ul azab, dengan seksaan yang sangat buruk. An-naru, apa dia seksaan kepada ali Fir'aun ni tadi? An-naru ialah api neraka. Yu'raduna 'alaiha, api neraka yang diperlihatkan, yang dibentangkan kepadanya, ghuduwan wa asya, pagi dan petang. Maknanya duduk dalam alam barzakh, kita orang mukmin kan, dalam hadis kan, waftahu baban ilal jannah, kita boleh tengok maknanya syurga, dibuka pintu, boleh tengok syurga, hawa syurga masuk dalam alam barzakh kan, ya. Tapi bagi Fir'aun yang dalam kubur ni, apa dia tengok? Diperlihatkan neraka. Ini tempat dia. Lama menjerit-jerit saya. Itulah manusia yang atas dunia tadi, ya. Maknanya ialah mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan yang maha tinggi. Manusia mengaku sebagai Tuhan. Sekarang dalam alam barzah ni, dibentangkan kepada Fir'aun tadi, ghuduwan wa asya, ni annar, api neraka tadi, ya. Wa yauma taqumus saah, pula besok. Ini diceritakan ni. Besok pula pada hari, ya, dibangkitkan, mana pada hari datangnya hari kiamat, terjadinya hari kiamat, diperintah kepada ahli Fir'aun tadi, ya, adkhilu ala Fir'aun, ya, masuklah, ya, kamu semua ahli, ya, Fir'aun dan kaum dia tadi yang tidak beriman, asyaddal azab, azab yang paling dahsyat, ya. Ini diceritakan, ya, dalam Quran tentang azab si Fir'aun tadi, ya. Jadi kejahatannya pun disebut dalam Quran, dia punya balasan pun Allah Taala dah sebut dalam Quran, ya, untuk Fir'aun tadi, ya. Jadi yang diceritakan tadi ialah seksaan kubur kepada Fir'aun, seterusnya besok di sana campak dalam api neraka dengan azab yang sangat pedih. Kemudian kalau kita tengok dalam surah At-Takatsur, ya, kalla alhaakumut takatsur, kan, ya, kalla saufa ta'lamun, ya, sekali-kali tidak, saufa ta'lamun, kamu akan mengetahui, ya, summa kalla saufa ta'lamun, kemudian sekali-kali, ya, kamu pasti akan mengetahui. Jadi gitu istilahnya, ya. Diulang-ulang begitu. Jadi apa maknanya tadi? Ya. Apa makna saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun? Maksudnya ialah apa yang tidak diketahui itu ialah seksaan di akhirat ketika dia mendapat seksaan. Oleh yang demikian, yang pertama dia diseksa dalam kubur dan yang kedua diseksa di akhirat. Jadi sebab itu ada dua. Kalla saufa ta'lamun, itu merujuk kepada alam barzakh, seksaan dalam alam kubur. Summa kalla saufa ta'lamun, itu merujuk kepada besok ke akhirat, dicampak dalam api neraka. Ada dua seksaan, ya, itulah seksaan dalam kubur dan kedua seksaan di akhirat. Oleh yang demikian, kedua-dua seksaan itu berulang-ulang, ya. Diriwayatkan daripada Zar bin Jaishi, daripada Ali radhiyallahu an, beliau berkata, dulu kami ragu tentang azab kubur sehingga turunnya surah ini. Dia ragu, ya, tentang siksa kubur ni. Jadi akhirnya turun ayat alhaakumut takatsur hatta zultumul maqabir alla saufa ta'lamun, itulah, ya. Maksudnya tadi sebut tadi ialah azab kubur, barulah mereka yakin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, orang kafir disempitkan kuburnya sehingga remuk tulang belulangnya, ya. Sebab itu maknanya bila Nabi dalam hadis itu disebut, bila orang kafir ditanya tentang soalan oleh malaikat Munkar dan Nakir, ya, ya, siapa Tuhan kamu?
tahu. Itu cuma je tak tahu ya. Ha. Apa yang kamu tahu tentang laki-laki yang apa yang dibangkitkan? Tak tahu. Itu ya. Ha, bila dah habis semua jawapannya, terus ya. Disempitkan dia punya kubur dia tadi hingga berselisih tulang rusuk. Nabi mengisyaratkan dengan tangan ini. Krek ya. Sampai begitu. Berselisih tulang rusuk dia. Jadi begitulah ya. Ni Abu Hurairah meriwayatkan tadi, tahukah meriwayatkan maknanya satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, tahukah kamu semua untuk siapa ayat ini diturunkan? Ya. Wa man a'rada an zikri tadi ya. Tahukah kamu tadi ayat yang disebut wa man a'rada an zikri fa innahu ma'isyatun dhanka tadi, tahukah kamu ini semua siapa yang mendapat kehidupan yang sempit, ma'isyatun dhanka tadi? Mereka berkata, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi tanya sahabat, ya tahu tak kamu ya siapa yang masukkan dengan ma'isyatun dhanka ya? Maka sahabat kata Allah dan Rasul yang mengetahui. Maka baginda Nabi memberikan penjelasan dengan bersabda, azab bagi orang kafir di dalam kuburnya, itu ma'isyatun dhanka ya. Demi jiwaku yang berada di tangannya, tangan Allah, orang kafir benar-benar akan dililit oleh 99 at-tinin. At-tinin dalam hadis tu ya. Didatangkan ya. Dalam hadis tu yang saya baca tu dia sab'una tininan, 70 ekor ular. Yang ini dalam hadis ini dikata 99 ekor ular dalam alam barzakh. Ya. Didatangkan maknanya ular. Ular tu akan membelit, mematuk dia sampai hari kiamat ya. Dan sekiranya dia punya semburan bisa daripada ular itu jatuh atas dunia, nescaya tidak akan dapat ditanam buat selama-lamanya langsung tanah hidup pokok tu. Kena demi bisa dia. Tahukah kamu apakah at-tanin itu? Ya, dalam hadis tu at-tininan, ya, sini disebut at-tanin ya, at-tanin. Yaitu 99 ular besar yang masing-masing memiliki 9 kepala. Seekor 9 kepala, tak pernah nampak dia. Cabang 3. Berdesis ya. Kita tengok ular pun suspend ya. Tapi tengok orang yang pandai nangkap ular tu elok dia buat main ya. Dia pegang ekor dia, caranya rupanya. Dia pegang, ular selah dia. Bila nak ngarkan dia pandai, dia talak situ, dia tak sampai dia. Ada satu video tu yang bomber dia, rupanya ular tu dia tak attack banyak tempat, dia kan dia kaki dia ditolak kan. Dia bomber, ahli bomber tu dia ngajar cara-cara nak ngadi ular tolong selang. Dia rupanya kaki ditolak tu kan. Dia sebenarnya ular tu dia attack satu benda saja, dia tak akan patuk dua-dua kaki. Dia tarik kan, ya, dia tarik satu baru dia patuk yang sebelah. Dia tarik lah. Dia pakai boot beranilah, kita tak pakai boot tak beranilah ya. Sebab itu ular dia tak akan mengejar orang, ya. Kita lari lintang bukang, dia tak ngejar orang, dia kat situ je balik dia, ya. Dia takut kat dengan kita ya. Cuma dia tak boleh diusik lah, ular tu istilahnya gitu. Bila diusik dia jadi dia jadi apalah ya. Dia melawan lah ya. Tapi jenis ular dia ular lidik pun kita takut ya. Dulu saya kecil naik pokok rambutan, petik pokok rambutan. Naik sampai ke ujung-ujung rambutan ni kita boleh naik Ustaz, sebab dia punya boleh lihat sampai berjongkit tu saya berani tu. Petik dia yang berani. Tapi pokok-pokok lain saya tak berani. Dia yang itu berani. Tengah nak petik aja, alamak ular lidi warna hijau tu. Ular, alamak ya. Padahal ular lidi tu dia tak bahaya, tapi kita takut ya, geli ya, tengok ular memang jadi geli ya. Terus ke bawah. Ke bawah ya, tengok dia punya sini pun terkena lah dengan pokok. Sebab dia pokok tu dia punya kulit dia ada kasar ya. Habis ya. Itu ular lah. Ini ular kepala 9. Ular kepala 1 pun kita takut, tak boleh kepala 9 ya. Allah. Kepala 99 berarti. 99 kali 9. Allah berapa ya. 99 ular besar masing-masing memiliki 9 kepala yang berdesis. Ya, dalam tubuhnya yang menyengat dan mengoyak-ngoyakkan tubuh sehingga hari kiamat.
dan dia dihimpun dalam kuburnya dalam keadaan buta, dah buta, dibelit pula, disiat-siat pula, dipatuk dan sebagainya, sampailah kepada hari kiamat ya bagi orang-orang yang kafir ya. Abu Bakar bin Syaibah menyampaikan satu hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Dia menyatakan bahawa dia mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, orang kafir disiksa dalam kuburnya berupa 99 ular besar yang menyengat dan menggigitnya sehingga hari kiamat. Jika satu ekor sahaja diletakkan di bumi, maka tidak satu pun tanaman yang tumbuh. Hadis ya, riwayat daripada Abu Bakar Asy-Syaibah ya, daripada Abu Sa'id Al-Khudri daripada Nabi SAW ya. Kemudian seterusnya lagi, dalam satu hadis mauquf daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ya, beliau berkata, orang kafir disempitkan kuburnya dan diberi ular yang badannya sebesar leher unta. Besar tu, ular besar ya. Sebesar leher unta, besar lah tu ya. Yang akan memakan semua daging, habis dimakan daging-daging dia. Dia juga dihantar para malaikat yang tuli dan buta yang memukulnya dengan pemukul besi. Kan kita dah tengok hari tu, Munkar Nakir. Ya, dengan warnanya hitam, rambutnya sampai ke tanah, taring sampai ke bawah, matanya biru berkelip-kelip, ya, cing-cing, giginya taring tung, ya. Kemudian suaranya macam petir. Ni dalam yang hari tu kita baca dia, oh seram. Ya, semua seram, ya. Orang alim pun seram, yang tak alim lagi seram ya. Memang seram, kita semua akan seram ya. Sebab itu bila doa, ya Allah ya Tuhan ya, matikan akulah dalam iman, husnul khatimah, ya Allah jauh daripada siksa kubur, ya Allah mudahkanlah aku menjawab soalan Munkar Nakir. Ya. Sebab menjawab soalan Munkar Nakir ni semua adalah hidayah daripada Allah ya. Sebenarnya hadis tu ya, sekiranya Allah memberi hidayah kepadanya, dia akan dapat menjawab. Ya, kalau bukan hidayah Allah ya, kita tak akan mampu untuk menjawab soalan daripada malaikat Munkar dan Nakir tadi ya. Jadi itu ya, habis. Yang memukulnya dengan pemukul besi. Hadis ini sudah dikemukakan sebelum ni dalam babnya lepas. Jangan anda fikir bahawa hadis tersebut bertentangan dengan hadis marfu' yang mengatakan orang kafir disiksa dalam keadaan yang buta tuli. Kerana pada masa itu siksaan bagi orang kafir berbeza-beza. Di antara mereka ada yang disiksa dengan satu jenis siksaan, dan ada pula yang disiksa dengan pelbagai jenis siksaan. Tidak ada pertentangan di antara siksaan dengan keadaan buta tuli tersebut dengan siksaan berupa ular besar yang mengoyak-ngoyakkan dagingnya. Kerana kedua siksaan tersebut boleh berlaku secara bergantian ya. Bila pula maknanya dipukul, bila munak, dibelit dia. Jadi benda tu boleh berlaku secara bergantian ya. Sebagaimana disyaratkan dengan firman Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 43 44 ya. Hazihi jahannamul lati yukazzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an ya. Inilah neraka jahanam yang didustakan oleh orang yang berdosa. Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih ya. Suatu masa mereka disiksa dengan memakan buah zakum ya dalam neraka. Buah zakum ni makin dimakan tercekik ya, tu buah dalam api neraka ni. Dan pada masa lain mereka diberi minuman berupa air yang amat panas ya. Neraka ni dia jadi boleh dua ya. Dia panas, terlampau panas, dan boleh sejuk. Dia sejuk sesejuk-sejuknya. Yang saya tengah susun kitab mengenai neraka saat ya. Jangan fikir yang memang hadis kata ya surga tu panas ya. Api dunia dia kata 1/70 daripada api di sana. 1/70 yang ada kat sini itu baru 1/70. Ya, kalau ikut dalam hadis Nabi SAW ya, panas 1000 tahun jadi merah, panas 1000 tahun jadi warna putih, panas 1000 tahun jadi warna hitam legam. Sebab itu kita nak meniti titian sirat ni gelap. Setiap kita ni akan keluar cahaya daripada badan kita. Ya, ada yang terang benderang, ya, ada yang seorang tu langsung tak ada cahaya, dan ada orang yang keluar hanya pada hujung
jari saja, ya. Itu kat situ sebab api neraka itu hitam, ya, gelap, ya. Jadi neraka ni panas, satu masa dia panas, satu masa dia menjadi terlampau sejuk. Itu api neraka, ya. Dalam Quran pun dah disebut, ya. Jadi ni berupa air yang kadang-kala dipukul dengan api neraka dan kadang-kala yang lain diseksa dengan kedinginan yang teramat. Dua lah, ya. Kalau jadi beku, seksaan jugalah dalam api neraka. Ada pula yang diberi hamparan dari batu neraka dan ada yang dikatakan kepadanya, tidurlah kamu dalam keadaan digigit ular. Ni waktu lepas dia tak dapat jawab. Kalau orang mukmin, lepas dia boleh menjawab soalan daripada malaikat, malaikat kata, "Nam, tidurlah." Suruh tidur. Di luar ke alam barzah tadi diberikan cahaya, kemudian fabrisuhu minal jannati, diberikan toto, hamparan daripada syurga, wa albisuhu minal jannati, kita dipakaikan daripada pakaian daripada syurga, wa ftahu lahu baban ilal jannah. Dah habis ya? Dah azan ya? Allah, kelip mati lah ya. Habis ya, jadi saya ingat itulah dulu ya. Sebagai PKP tak ada lebih-lebih ya. Saya pun kalau mengajar mana-mana, titit PKP selamat ya. Jadi pendek sangat ya, lebih kurang dalam 40 minit lah ya. 40 minit. 40 tak sampai 40 minit. 40 minit lah. Macam kita satu masa sekolah ya. Satu subjek lah masanya gitulah ya. Jadi kita sambung lagi lah ya. Ini masih azab kubur ya, panjang dia. Panjang ya. Azab kubur. Jadi sangat sekali itu yang dapat disampaikan untuk malam ini ya. Dan insyaAllah sambung pada masa yang akan datang. Yang mana itu datang daripada Allah. Dan datang daripada kelemahan sesi dan tutup dengan baca tasbih, kafarah dan suratul asbar Allah. Inna amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw